Kerja nak ada. Mana dia saya bang dia sikit. Dia kalau sebab pernah berlaku dalam Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada kumpulan yang tak mau kerja ni, duduk di masjid berzikir ni. Memang betul zaman lagi ada orang ahli sufah yang tinggal di masjid. Antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk di masjid. Antaranya antara Umar. Kawin pun tak ada. Tapi lepas tu kawin lah. Tapi dia tak tahu Umar berdawai dah. Duduk di masjid. Masalah dia, lepas dalam Sayyidina Umar Al-Khattab, ada orang yang golongan yang tak kerja, duduk berzikir di masjid. Orang beritahu kepada Sayyidina Umar, ada kumpulan tak mau kerja, duduk masjid ni zikir. Dulu Sayyidina Umar pergi ke tempat ada orang zikir tu. Dia kata, siapa tak nak kerja? Dia kata, kami nahnu qaumun mutawakkalun. Kami kaum yang bertawakal kepada Allah, maka akan sampai kepada kami. Kata Sayyidina Umar, innakum laisa mutawakkalun wa innakum mutaakhirun. Kamu ni bukanlah orang yang bertawakal, tetapi kamu semua orang yang buat makan saja. Makan mau, dia tak mau. Yang boleh makan saya orang lain, bagi dia mau. Bukan, tak ada tulis lagi. Dia pun orang bagi makan, tapi kerja makan. Yang ni pun tak mau juga. Saya nak kerja sikit. Dia tak mau kerja langsung, tak boleh lah. Kerja boleh lah, tapi cukup untuk kehidupan dunia pun. Tak payah nak. Yang penting kalau lagi tak ada hutang. Kalau ada hutang tak ada lagi. Kalau tak ada hutang lagi. Itu yang terbaik sebenarnya. Baik disebut dalam sambung lagi. Dan kata ini kelebihan orang yang dia sembahyang untuk dia sembahyang hilang kebapaan dia. Kalau orang hajat semua masalah semua hilang. Dan dia ada di hadapan hanya Allah Azza wa Jalla. Baik sambung lagi. Disebut dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Maksudnya apa? Suruhlah akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Tiada kami meminta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Dia Allah suruh Nabi beritahu kepada ahli keluarga baginda suruh sembahyang dan sabar dalam mengerjakan sembahyang. Jadi ayat ini juga ditafsirkan. Dia Nabi ada masalah, Nabi suruh sahabat Nabi, Nabi anak-anak Nabi sembahyang, dan Nabi juga suruh sahabat sembahyang dan sabar atas ujian Tuhan. Tapi ini sabar atas sembahyang. Sembahyang kita sabarnya. Sembahyang kena sabar. Tak sabar, kita rasa sembahyang tak apa. Sembahyang ni kena sabar buatnya. Dan kata Allah, la nas'aluka, kami tidak minta rezeki dia kepada kami. Allah tak minta kita bagi duit makan dia. Allah tak berhajat kepada semua tu. Yang Allah minta pada kita solat saja. Bahkan Allah kata, nahnu narzuq, kami yang bagi kau rezeki wahai Muhammad. Kalau kamu sembahyang, Allah akan berikan rezeki kita. Seperti mana disebut dalam ayat 1000 dinar harga gantung di kedai-kedai. Kita ni orang kita kesalahan dia yang menggantung ayat 1000 dinar. Menggantung tu tak salah, tapi dia gantung, dia percaya gantung tu rezeki jadi murah. Hak betul dia lah gantung tu, baca dan amal tu. Bahawa yattaqillah yaj'alahu makhraja, sampai dia tahu kepada Allah, Allah akan keluarkan dia daripada masalah. Allah akan bagi dia jalan. Jadi kita bila gantung saja, kadang-kadang kesan, tapi yang tu bukan sebab ayat gantung tu. Sebab Allah nak test kita. Kita percaya dalam benda macam tu. Hal itu lagi orang gantung gambar Raja Sultan Abdul Hamid dan juga orang gantung Haji Muhammad Saman. Ada dudukan di sini lah. Ini bukan nak maklum kan. Hak di Kedah tu. Tak ada dia gantung Haji Muhammad Saman, terusan Kedah ada seorang nama. Gantung lagi di kedai tu. Kalau dia bergantung ni cepat, benda tu dia berkesan kepada keuntungan dia, orang dia, maka dia syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Ini berlaku banyak kedai-kedai. Kadang kita singgah, kita tengok ada gantung tu. Semua yang mati tengok, kalau dia nak tengok, dia nak berat yang ni. Mungkin dia faham kita, tapi kita nak harap dia hati yang sebetulnya. Dia bawa memang tak kisah tengok pada tahun yang dia makan kenyang dari
Bismillah kita macam lah. Ataupun kedai itu ada orang mau bertani masak bayar ke apa kan. Minyak puji dia balik dia. Jadi kita pergi ke orang sikit dengan tuan dia kan. Kita sampai kita berani ke apa kan. Kita kena cuba lah. Dan itu kewajiban kita tuan kita. Baik disebut dan dia kata suruh semayang dan suruh Nabi kesan kepada ahli kepada Nabi agar sembahyang. Kita pun kena suruh ahli bahawa kita sembahyang. Nabi suruh sembahyang ma'aulat 3 tahun. Muru awladakum bisalah wa hum sab'a sinin. Suruh anak sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Muru wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashar. Dan pukullah mereka atas sembahyang tu. Kalau tak sembahyang umur 10 tahun maka kena pukul. Ini Nabi suruh. Wadribu tu fi'il amal, dan suruh kena watan. Watan bukan sampai mencederakan. Dan kita mendengar dalam tahun ini ada isu lagi isu budak Malaysia di Sweden. Warga Malaysia di Sweden itu dia watan ada. Bila saya sedih-sedih dengan beberapa orang, rupanya bukan sebab dia watan dan semayang. Wah katalah dia nak suka watan buat dia, maka dia gunakan isu dia watan sebab tak semayang tu untuk selamatkan diri dia. Kalau dia betul-betul dia watan dan tak semayang, okey lah, tak kena tu. Tapi janganlah watan bertahap mencederakan. Masalah dia, orang kata dia menggunakan menggunakan alasan watan atau tak semayang untuk defend dia di mahkamah. Maka benda itu tersebar mengatakan dia watan sebab tak semayang, walhan dia watan sebab tak semayang sebab lain. Kalau betul-betul dia guna untuk tak semayang, dia memberi kesan imej yang buruk kepada Islam. Tapi sebenarnya orang tahu juga dalam Islam ni memang itu semayang wajib kena watan. Barulah orang ada watan sikit tak semayang tu. Cuma isu dia kalau orang dia buat macam tu, dia gunakan ada nama alasan tak semayang dia tu watan untuk defend dia. Benda tu tak payah dibuat oleh orang Islam sebab dia salah bukan sebab tak semayang. Dia watan sebab lain, bukan sebab semayang, tapi sebab nak defend dia, dia guna alasan semayang. Tak boleh dibuat. Yang tak dibuat ni. Tapi perbuatan dia kalau dia watan sebab tak semayang, itu patut dipuji. Dan ikut Hamidah ada sampai di Malaysia. Sampai dah hari ni kita 7 pagi tadi. Jadi benda tu selesai. Cuma arahan watan ni memang Nabi suruh. Jadi kita ni kalau tak buat tu salah, dosa. Nabi suruh wadribu ma'alaiha wadribu ma'alaiha. Watan dia buat atas yang kata kita takut nak watan. Pasal bila watan anak tu menawan ataupun dia naik ulama, kita tak ada masalah. Tapi kita kena buat. Tapi sebelum nak watan tu ajak semayang umur 3 tahun. Ajak tu maknanya ajak semayang elok. Sebelum tu lagi masa dia umur kecil-kecil tu, kita kena biasakan dengan semayang. Kita kena semayang depan dia. Sebab itulah kalau orang senang kata, saya ingat apa dia kata kalau boleh kita kena semayang sunat, semayang di rumah. Memang nak disuruh kan. Semayang sunat memang supaya kita semayang tu anak tengok. Dan kalau ada semayang wajib pun, jemaah pun kadang-kadang bapak-bapak ni boleh sekali sekarang ajak anak bini dia di rumah sembahyang ramai. Jemaah puan 5 anak ikut. Jadi dia tengoklah amalan tu. Bila dia tengok puan dia buat semayang, setiap dia lahir, dia tengok puan semayang, dia akan mula ikut dia tu. Masalah hari puan dia pun tak semayang di rumah. Puan dia ahli masjid. Semua tak bayar sunat. Semua ahli masjid, sunat boleh masjid, wajib masjid. Balik rumah puan tengok TV. Anak tengok puan tengok TV. Dia pun tak semayang. Tak semayang apa tu? Di masjid. Dia tak tahu puan di masjid. Dia tak boleh punya bobi apa. Dia ingat dia apa dia puan tengok TV. Dia pun tengok TV. Jadi kita kena train dari kecil. Faham tak? Kalau kita tak train, kita bila dah tak semayang, kita bawa dia. Jadi isu ni nampak simple tapi besar dia. Tak salah, sekarang kita kumpulkan keluarga kita buat semayang jemaah. Kita jadi imam. Ini yang kita terbaik sekali. Kalau tidak jadi culture shock, tidak jadi kejutan mulai kepada budak tadi. Dan kita nak waktu dah sikit. Saya mau sini dia kata, maka sebenarnya bahwa yang sebenarnya benarlah cinta
dan kesenangan dan sempurna nikmat dan ladat yang hasil padanya sehingga muwafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi kesalahan dia sebab kesalahan dan dengan martabat kelakuan ni dengan dirinya. Jadi dia kata kat sini, dia kata maka benarlah bahawa adalah sembahyang itu tepat sejuk mata hati. Ada disebut kan, wa ja'ala as-salata qurrata ain. Dan Nabi kata dijadikan sembahyang itu bagi aku adalah penyejuk mata hati. Jadi orang beriman, orang yang nak jadi macam Nabi, dia kena jadikan sembahyang tu penyejuk mata hati. Dia kata di sini bahawa sembahyang itu adalah tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin, orang yang arifin, yang mengenali Allah, yang mengenali Allah Azza wa Jalla, dan dengan dia tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan ladat yang hasil padanya, sehingga wafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya. Maksudnya kita sembahyang maka kita rasa ladat dan sembahyang, kesukaan yang kita sangat tak boleh gambarkan. Ada wafaqah antara kita dengan sembahyang kita itu. Baik. Dan kaitan last tu, tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira makrifatnya. Maknanya kalau kita sembahyang, kalau kita buat dengan sembahyang tu benda yang tak berkenaan dengan sembahyang, salah-salahan tu, maka kita pun akan dapat kadar yang kita khusyuk tadi lah. Dia tak ada sebab bersalah-salahan, tapi salah lagi orang yang sembahyang dia tak khusyuk. Bersalah-salahan dengan maksud sembahyang tadi, maka dia kata kalau kita macam tu, maka bersalah-salahan juga dengan martabat kelakuan dan maka mereka itu dengan sekira makrifatnya. Sembahyang kita ni pada kadar yang kita dapat khusyuk dalam sembahyang, itu ikut tahap macam mana. Kalau kelakuan kita tu khusyuk, maka makamnya pada makam dia. Kalau tak khusyuk, pada makam sembahyang saja. Okey. Dan diriwayatkan daripada Hasan ni adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sebab dia kata radhiyallahu anhu, dari Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala. Sebab Hasan disebut daripada radhiyallahu anhu, ini cucu Nabi, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi bersabda, apa umpama sembahyang waktu itu seumpama ini. Kita baca lagi panjang, kita baca dulu sebab nanti yang kita baca banyak, sebab dia berkaitan dengan hadis Nabi yang kita dengar hari itu. Nabi kata umpama orang sembahyang adalah seperti mana ada sungai di depan dia tu, ada 5 sungai kat rumah dia, setiap kali dia akan lalu sungai tu, dia lari sungai tu, jadi dia lalu mandi sungai tu, mandi sungai tu kan 5 kali dia duduk mandi sungai tu, maknanya dia akan cuci badan-badan hati. Cerita dia itu lah. Jadi kita akan sambung kemudian. Cuma saya nak beritahu dulu, sembahyang ni adalah tempat kita sejuk mata hati kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati teman kita pada hari ini. Mohon jika ada kesalahan dan sebagainya. Mohon jika ada kekurangan atau jika ada pada bulan hadapan, saya boleh ceritakan pada hadis Hasan tadi. Aku tahu hadza wa astaghfirullah alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.